Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perak Darul Ridwan, Raja Ja'far Ibni Almarhum Raja Muda Musa. Menghadap Duli Yang Amat Mulia Raja di Hilir Perak Darul Ridwan, Raja Iskandar Zulkarnain Ibni Almarhum Sultan Idris Hafifullah Shah. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik mohon perkenan duli-duli tuanku untuk meneruskan forum perdana ehwal Islam sempena ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan 2014. Ampun tuanku. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita bersiaran secara langsung di dalam rancangan Bual Bicara Terbaik di RTM Forum Perdana Ehwal Islam. Kami bawakan kepada anda dari Dewan Jubli Perak, Kuala Kansar, Bandar Diraja Perak Darul Ridwan, dan forum ini dibawakan oleh JAKIM dan RTM dan dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Perak. Bagi anda yang setia bersama kami di TV1, sama ada yang menonton kami di Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, teman-teman kami dari Brunei Darussalam, Republik Singapura, terima kasih kerana menjadikan Forum Perdana Ehwal Islam sebagai rancangan pilihan anda di malam Jumaat ini. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini satu lagi topik yang kita angkat untuk kita bicarakan pada malam ini, dan topik yang telah kita pilih adalah payung rakyat. Dan untuk membicarakan tajuk pada malam ini, kita telah bawakan 3 orang panelis, tokoh pendakwah yang cukup tidak asing lagi di negara kita, dan ingin saya perkenalkan di sebelah kiri saya yang berbahagia Sahibus Samahah Ustaz Zamri Hashim, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Perak. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Ahlan wa sahlan ke Negeri Perak. Terima kasih kembali Ustaz. Dan di sebelah yang berbahagia Ustaz Zamri adalah yang berbahagia Datuk Kapten Najmuddin Ilyas Al-Hafiz dari Pejabat Menteri Besar Kerajaan Negeri Perak. Apa khabar Datuk? Baik, terima kasih. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Dan di sebelah yang berbahagia Datuk, iaitulah yang berbahagia Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, pengasas Pusat Pendidikan Al-Barakah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat orang tua-tua. Alhamdulillah, sihat. Saya bila Ustaz Kazim duduk sebelah Datuk Najmuddin, saya tertukar mana satu UKE, mana satu UNE. Subhanallah, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita. Saudara penonton sekalian, persamaan ketiga-tiga panelis kita malam ni kesemuanya adalah anak jati negeri Perak. Kita bagi tepukan kepada seluruh rakyat negeri Perak yang telah bersama dengan kita malam ni, insya-Allah. Dan saya benarkan ketiga-tiga panelis untuk bercakap logat Perak lah malam ni, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mulakan bicara kita malam ini dengan saya nak ajukan soalan pertama kepada yang berhormat yang berbahagia Datuk. Kalau kita sebut tentang payung rakyat ini, kalau kita tengok negara kita sebuah negara yang unik. Di dalam negara yang mempunyai sistem beraja, raja berparlimen, tentu sekali ada keunikan, dan raja ataupun sultan dianggap sebagai payung yang menaungi rakyat. Mungkin sebagai memulakan bicara forum kita malam ni, Datuk dapat huraikan apakah yang dikatakan dengan payung rakyat itu sendiri. Silakan Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, para tetamu-tetamu Allah yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang melakukan amal ibadah, amal kebajikan, amal soleh, liyastakhlifannahum fil ardh, bahawa mereka akan dijadikan khalifah-khalifah. Mereka akan dilantik menjadi pemimpin-pemimpin. Mereka akan dilantik sebagai penguasa-penguasa.
kama istakhlafal ladzina min qablihim, seperti mana Allah Ta'ala telah melantik khalifah-khalifah sebelum kamu. Muslimin dan muslimat, para tetamu-tetamu yang terhormat, slogan Payung Rakyat yang ditanya soal tadi oleh pengerusi forum kita bermaksud tidak lain dan tidak bukan ialah ketua negara, ketua negeri yang memayungi agama, yang memayungi rakyat, tidak lain dan tidak bukan ialah baginda sultan di sebuah negeri. Dalam slogan Payung Negeri menjurus maksud baginda sultan yang berperanan antara lain menjaga keharmonian dan perpaduan kaum dalam masyarakat. Agama diangkat, raja dijulang, umat Melayu khususnya bermaruah dan berakhlak. Pasti sesebuah negara dan negeri akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Sebuah negara yang mendapat pengampunan Allah, rahmat daripada Allah apabila rakyat dan pemimpinnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembukaan pertama ni, saya nak menyanyi sikit lagu Hindustan. Yang ni yang diajar oleh adik saya, Ustaz Kazim. Dia pakar Hindustan. Aceh Raja प्रजा को पसंद है आज राजा प्रजा को पसंद है. Ustaz, tu makna dia? Confuse juga saya. Saya pun tak tahu. Tuan-tuan, antara lain maksudnya, apabila raja berpendidikan, apabila raja bijaksana, apabila raja mempunyai keadilan, seorang sultan yang mempunyai keadilan pemerintahan. Sebab itu di ujung ayat pesen he bermakna rakyat akan menjulang, rakyat akan menghormati, rakyat akan berada di bawah payung mahkota, payung baginda sultan, dan rakyat mendapat nikmat daripada sultan yang bijaksana. Wallahu alam untuk pusingan yang pertama. Alhamdulillah, mukadimah yang begitu menarik yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita sebut payung, maknanya menaungi, memayungi rakyat dengan limpah ataupun rahmat keadilan sebagaimana yang telah disebutkan Yang Berbahagia Datuk sebentar tadi. Saya nak pergi pula kepada Ustaz Zamri. Kalau kita sebut tentang negara kita ini adalah negara yang raja berparlimen. Kemudian apabila kita sebut apa kaitannya di antara raja dan juga rakyat dalam perspektif Islam, terutamanya untuk menjamin keharmonian dan keamanan negara kita. Mungkin Ustaz boleh jelaskan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, terus menjawab kepada soalan moderator, saya ingin fokus kepada dua perkara. Satu mengenai peranan rakyat dan raja. Satu, yang kedua mengenai pembinaan negara yang aman. Bila kita bercakap mengenai peranan raja dan rakyat untuk membina negara yang aman, pertama saya mengajak sedang hadirin sekalian, kita memecahkan tembok jurang antara raja dengan rakyat. Selalunya dalam pemahaman umum berlaku jurang antara raja dan rakyat. Sedangkan di sana banyak titik-titik pertemuan antara raja dan rakyat, khususnya untuk membina sebuah negara yang aman. Kalau sempat saya sebut satu dua persamaan. Yang persamaan itu sangat penting. Antaranya ialah bertitik tolak daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata,
kami datang daripada Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Raja dan rakyat bermula daripada titik persamaan yang sama, iaitu datang daripada Allah. Dan diakhiri dengan titik yang sama, iaitu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara titik awal dengan titik akhir, daripada permulaan kita datang daripada Allah dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Dalam episod pertengahan itu juga kita mempunyai persamaan tugas antara raja dan rakyat. Antaranya ialah, pertama, di antara kita dilahirkan oleh ibu kita, sama ada ibu kita melahirkan kita, atau tuanku dilahirkan oleh bonda tuanku, kita sama-sama dilahirkan dan berasal daripada Allah. Dan akhirnya akan kembali kepada Allah. Dalam pertengahan itu, kita diwajibkan oleh Allah untuk menggalas dua tugas. Sama ada baginda seorang raja ataupun kita sebagai hamba rakyat. Pertama adalah menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Ta'ala. Baginda tuanku hamba Allah, hamba rakyat juga hamba Allah. Yang kedua, kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka tugas kita sebagai hamba rakyat dan tuanku sebagai sultan adalah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Itu yang pertama, persamaan antara raja dengan rakyat. Yang keduanya mengenai negara aman. Dalam surah Al-An'am kalau tidak salah saya, bagaimana Allah menceritakan dua perbandingan antara syirik dengan tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni? Di antara syirik dengan tauhid, di antara kedua kelompok ini, siapakah yang lebih berhak untuk mendapat keamanan? Perkataan aman dalam bahasa Melayu asalnya datang daripada Al-Quranul Karim. Maka dengan itu, disinilah pertemuan antara raja dengan rakyat untuk membina sebuah negara, yang negara itu untuk menjamin keamanannya mesti berpandu kepada syariat Islam. Sebab itu dalam pepatah Arab ada mengatakan lil batil min quwwatin tudghihi wala budda lil haqqi min quwwatin tahmihi. Kebatilan itu ada kekuatan yang menyebabkan dia terus batil, terus mermaharjalela kebatilan itu. Sifirnya, kalau begitu, kebenaran itu juga mesti ada kuasa yang akan memeliharanya. Sebab itu saya akhiri dengan perkataan yang disebut oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman, memberikan hak wewenang kepada sultan dengan hak wewenang yang cukup besar. Innallaha yazi'u bisultan ma la yazi'u bil Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kes mampu untuk mengalahkan sesuatu dengan kekuasaan sultan, sesuatu yang tidak mampu dikalahkan oleh Al-Quran. Sekali dengar agak pelik. Kuasa sultan boleh menghentikan sesuatu lebih besar kuasanya daripada Al-Quran. Contoh, saya bagi contoh. Ramai di kalangan kita membaca Al-Quran, lalu ayat yang mengharamkan riba, tetapi tidak sedikit yang masih bertransaksi dengan riba walaupun dia baca Quran, sebab hati masing-masing, iman masing-masing ada kuat ada lemah. Tetapi kalau seorang sultan membuat satu undang-undang, siapa yang mengamalkan riba masuk jail. Ada orang yang lemah iman, baca Quran lalu soal ayat riba dia tak berhenti. Tapi sekiranya sultan menggunakan wewenangnya, dia mampu menghentikan kuasa itu ataupun kemungkaran itu. Maka dengan itu saya akhiri bahawa tugas rakyat dengan raja untuk membina negara yang berlandaskan kebenaran adalah mesti ditunjangi dengan Islam, dan masing-masing ada peranan masing-masing, dan insya-Allah pada ruangan ataupun raun kedua kita akan perincikan semula. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, memberi gambaran kepada kita cukup jelas
bahawa tentu sekali di antara rakyat, raja maupun sultan banyak persamaan, dan sejarah telah membuktikan sejak daripada dahulu hingga sekarang pertalian itu tidak putus, tetapi di antara satu sama lain bantu-membantu dan terusnya menaungi rakyat, memberi limpah rahmat dan keberkatan menaungi seluruh negeri maupun negara. Saya nak terus kepada Ustaz Kazim. Kalau kita Datuk sebutkan tadi, Ustaz Zamri kan sebutkan tadi tentang kelebihan. Banyak rupanya kelebihan sekiranya negara kita masih berpegang kepada sistem raja berparlimen ini. Kalau dunia ada sistem republik ataupun monarkinya, namun Malaysia mempunyai keistimewaannya sendiri. Mungkin Ustaz boleh jelaskan, beri pencerahan kepada kita, apakah kelebihan sistem ini terutamanya dalam nak membangunkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, setiap satu benda dalam dunia ni, dia ada ketua dia, tuan-tuan. Tak ada satu benda yang tidak ada ketua. Sampai binatang tu pun ada ketua. Sebab tu pergi ke rimba, ada raja di rimba. Pergi ke laut, ada yang menguasai di laut. Sehinggalah di dalam kotak, di dalam sarang lebah itu pun ada ketua dia. Apa peranan ketua ini? Mengawal, menjaga, mentadbir, mengurus dan untuk ditaati. Apa kelebihan bila ditaati? Jadi elok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, minuman yang paling bagus, makanan yang paling bagus sekali Allah Ta'ala sebut dalam Quran ialah madu lebah. Tidak ada minuman yang lebih baik daripada lebah, daripada madu lebah, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk buat lah. Ada yang lebih baik daripada madu lebah. Air 3 layer ke Ustaz? Kau kena shake ke tak ada, tuan-tuan. Yang paling baik sekali Allah Ta'ala sebut ialah madu lebah, madu lebah. Dan lebah ni pula, tuan-tuan, daripada air liur dia sampailah kepada sengatnya itu sangat bermanfaat. Orang kita duk kira 1 gram emas RM137, RM142 1 gram emas. Tetapi dia tak pernah kira 1 gram sengat lebah itu lebih daripada RM500. Lebih mahal daripada emas. Akak-akak lepas ni belalah lebah. Dia ambil dia punya sengat tu. Daripada lebah ini, tuan-tuan, menghasilkan satu madu yang sangat berkhasiat. Ubat-ubat yang paling berkhasiat datangnya daripada madu lebah. Ubat-ubat yang sangat baik datangnya daripada sengat lebah tadi. Datang daripada propolis lebah tadi, tuan-tuan. Yang paling hebat. Kenapa jadi hebat? Sebab lebah-lebah tadi taat kepada pemerintahnya. Lebah-lebah tadi taat kepada ketua dia. Ketua dia kata, cari madu dekat Bukit Keledang. Cari madu dekat Bukit sana. Cari madu dekat Gunung Sepeneh. Cari madu dekat Gunung Kintah. Lebah tadi akan taat ke ikut. Dia tak ada bantah. Tak ada lebah. Bila bos dia kata, ketua dia kata, cari madu bunga-bunga dekat Bukit Keledang. Tak ada lebah yang, malah laku, jauh gila, kata dia. Dia kena pergi manjui, ya Ustaz. Tak ada, tuan-tuan. Dia seorang cilok pergi manjui selama rok je. Balik ke sarang lebah dia, patik dah bawa madunya, tuanku, kata dia. Tuan-tuan, tak ada, tuan-tuan, lebah macam itu. Elok aja pergi dia. Balik, bawa. Kalau ada lebah yang cilok, kalau ada lebah yang tak pergi, raja akan panggil dia. Queen akan panggil dia. King akan panggil dia. Daripada mana kamu bawa ni? Dia kata, kita pergi Dewan Jubili Perak je, kata dia. Oh, kamu cilok je. Kamu menderhaka. Out, tuan-tuan. Dia tak akan boleh campur madu lebah tadi, Ustaz. Tak akan boleh campur dengan madu daripada lebah-lebah yang banyak-banyak tadi. Tak boleh campur. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam Suratun Nahl, bahawa minuman yang paling bagus, makanan yang paling bagus ialah madu lebah. Kalaulah dicampur dengan madu ini, dengan madu yang tidak mengikut arahan, dia akan menghasilkan madu yang tidak bermutu. Sebab itu, tuan-tuan, madu insya-Allah akan sangat bermutu. Madu sangat baik. Sebab apa? Kerana ketaatan daripada lebah-lebah pekerja, dengan lebah-lebah ratunya, dengan lebah rajanya, menghasilkan satu mutu yang sangat berhebat dalam bab madu lebah.
Begitulah bandingannya. Apabila kita hamba rakyat taat kepada raja, raja pula baik kepada hamba rakyatnya, akan melahirkan masyarakat yang sangat bermutu, negara yang sangat hebat. Itulah bandingan yang boleh kita petik daripada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, satu perumpamaan yang begitu baik. Daripada ibrah ataupun pengajaran seekor lebah, kita kembangkan dengan hubungan rakyat dan raja. Dan kalau kita sinergikan ketaatan, kepatuhan, dan insya-Allah semuanya akan mendapat nikmatnya, Ustaz Kazim ya. Tapi madu lebah saja, Ustaz Kazim, bukan madu lain ya. Bukan madu lain, tak termasuk dalam bab ini. Tak termasuk dalam bab ini. Baik, terima kasih Ustaz Kazim di atas perincian yang begitu baik di dalam pusingan pertama untuk kita membahaskan apa itu yang dikatakan sebagai payung rakyat. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sidang penonton sekalian, kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan huraikan pula dari sudut tanggungjawab rakyat kepada pemimpin. Kita kembali selepas ini. Saya nak kembali kepada Datuk Najmuddin. Bila waktu sekolah-sekolah dulu Datuk, saya ingat waktu saya sekolah dulu, pagi-pagi ketika perimpunan, kita diwajibkan untuk membacakan rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kemudian kepatuhan kita kepada raja dan negara. Mungkin Datuk boleh kembangkan sedikit, apakah maksud yang tersirat ataupun tanggungjawab seorang rakyat kepada pemimpin yang ada di dalam rukun negara itu? Silakan Datuk. Terima kasih Tuan Pengerusi. Dia ada dua fungsi. Yang pertamanya tanggungjawab pemimpin kepada rakyat, tanggungjawab rakyat kepada pemimpin. Kita menjadikan Sayyidina Umar sebagai contoh, Khalifah Sayyidina Umar Abdul Aziz, seorang khalifah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dilantik tengah hari sebagai khalifah, selalunya selepas Zuhur, Khalifah Umar ni tidur. Tapi bila dilantik khalifah, pemimpin sebagai pemimpin, dia tak tidur. Lalu ditegur oleh anaknya. Kenapa ayah tak tidur? Apa jawab Khalifah Umar? Saya bimbang, ayah bimbang. Di saat ayah tidur, selepas ayah dilantik sebagai khalifah, tiba-tiba kalau waktu itu ayah mati, ayah tidak melaksanakan tugas ayah sebagai seorang khalifah. Hebatnya Khalifah Umar Abdul Aziz. Sehingga sampai satu peringkat, orang mengadu, rakyat mengadu kepada Khalifah Umar. Mengatakan kambingnya hilang, seekor kambingnya hilang. Khalifah Umar tak makan kambing selama 10 tahun. Orang bertanya kepada tuanku, kenapa tak makan kambing selama 10 tahun? Tuanku menjawab, Khalifah Umar menjawab, sebab saya cukup bimbang, kambing yang saya makan itu adalah kambing yang hilang, yang tuan yang hilang tadi. Takut termakan kambing yang hilang. Inilah khalifah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Apabila kamu menjadi seorang pemimpin dan kita sebagai seorang rakyat, hendaklah kasih mengasihi antara kamu. Rasulullah sebut itu. Hendaklah kamu memuliakan apa yang ada di bumi. Nescaya zat Allah, zat di langit akan memuliakan kamu. Barang siapa yang memuliakan kita sama-sama kita, tuan-tuan, zat yang ada di langit akan memuliakan kita semua. Jadi sebab itulah bagi kita rakyat bertanggungjawab. Kalau dapat pemimpin yang baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia anugerahkan seorang pemimpin yang baik, dan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berterima kasih kepada pimpinan pucuk pimpinan. Apabila seorang raja yang hebat, raja yang berdedikasi, raja yang bermoral, raja yang adil, nescaya rakyat akan menyokong dan memberikan sokongan yang padu kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian, sebab itulah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Kazim. Walaupun malam ni beliau berada di Melaka, tuan-tuan, balik tadi jam, tiba-tiba pihak keselamatan tak bagi dia masuk juga tadi, disekat kerana anggota keselamatan tak kenal Ustaz Kazim. Jadi kami dah risau tadi, tuan-tuan.
Tapi dalam hati saya berkata kepada adik saya, demi ke bawah duli tuanku, balik daripada Melaka sebagai tanda hormat dan sanjung tinggi ke atas baginda Tuanku Sultan Negeri Perak ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebab itulah kalau kita tak suka kepada pemimpin, kalau kita tak suka kepada raja, kalau kita tak suka kepada penguasa-penguasa, Islam mengajar kita solat berjemaah sebagai suatu contoh yang paling baik. Kalau kita tak suka kepada imam, kita tegur dengan cara yang baik, bukan membuat satu-satu perkara yang menyebabkan kerosakan kepada rakyat, kerosakan kepada negeri. Apabila imam melakukan kesilapan, makmum di belakang menyebut subhanallah, tegur dengan cara yang baik, dan sebagai seorang pemimpin dia akan menerima teguran itu dengan hati yang terbuka. Gabungan ulama, gabungan umara, pemimpin dan ulama nescaya akan melahirkan masyarakat negeri yang sentiasa mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Datuk sebutkan tadi, saya teringat kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada manusia. Mungkin dapat kita belajar sesuatu, moga kita melahirkan orang-orang bersyukur dan saling mengucapkan terima kasih kepada pemimpin, kepada rakyat. Moga-moga menjadi suatu budaya yang baik dalam masyarakat kita, insya-Allah. Saya nak pergi pula kepada Ustaz Zamri. Bila Datuk sebutkan tadi bahawa bila kita nak cari contoh yang baik kepada seorang pemimpin, tidak dapat tidak kita harus pandang sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin kita dapat belajar sesuatu, Ustaz Zamri dapat huraikan sedikit, apakah yang dapat kita ambil daripada sifat kepimpinan Nabi di zaman Nabi memerintah yang dapat kita belajar supaya hubungan di antara pemerintah dan juga rakyat menjadi harmoni dan aman. Silakan Ustaz. Terima kasih saudara pengurusi. Kembali kepada soalan merapatkan jurang itu bermodelkan model Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bercakap mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin sebuah negara, dia sudah tentu merujuk kepada era Madinah Al-Munawwarah. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat rapat jurang antara mereka disebabkan satu matlamat. Matlamat untuk membina sebuah negara. Maka mengambil kesempatan itu seisi dewan ini, dia mengikuti rancangan kita pada hari ini. Mari kita rapatkan soft untuk kita satu matlamat dengan kepimpinan untuk menegakkan Islam di atas muka bumi ini, kerana Islamlah yang akan menjamin keamanan. Itu zaman Nabi SAW. Dalam sejarah tanah air kita, Islam sangat berjasa kerana merapatkan lagi hubungan rakyat dengan sultan. Dahulu sebelum Islam kukuh, sultan itu dianggap sebagai dewa, ada sakti. Jurang teramat jauh, Islam datang, rakyat memandang sultan itu manusia biasa tetapi wajib untuk dihormati. Tuan-tuan sekalian, maka dengan itu kita melihat mesti ada kerjasama di antara rakyat dengan sultan, sebagaimana sahabat Nabi SAW bekerjasama dengan Nabi SAW, dan begitu sebaliknya. Ketika perang Khandaq 5 Hijrah, saudara pengurusi, Nabi SAW turun sendiri buat parit sambil melafazkan syair, la aisha illa aishal akhirah, Allah maghfir lil muhajirin wal ansar. Tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat, maka ampunilah orang muhajirin dan ansar. Maka kita sebagai rakyat, tuan-tuan sekalian, kena jujur. Mendekati, menggauli baginda sultan, kena jujur. Saudara moderator, izinkan saya untuk membaca sedikit betapa khawatirnya almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah. Pada tahun 1980-an lagi, almarhum telah melahirkan rasa cukup risau. Bagaimana institusi kesultanan kalau tidak dikelilingi oleh rakyat yang jujur akan bertukar daripada istana ke muzium seni dan budaya. Baginda ketika itu bertitah. Izinkan saya untuk membacakan peringatan kepada kita semua, peringatan kepada yang mengelilingi raja termasuk saya yang sehari dua ini diberikan amanah sebagai timbalan mufti. Sejarah telah menunjukkan bahawa tahta yang dialihkan dari istana
ke muzium sejarah adalah hasil dari salah nasihat yang diberi oleh penasihat istana yang tidak bertanggungjawab kepada rakyat. Sebenarnya penasihat istana ini adalah terdiri dari mereka yang mencari keuntungan jangka pendek bagi kepentingan diri mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan rakyat, dan panjang lagi saya tidak dapat membacanya semua. Tuan-tuan sekalian, sebab itu apabila yang mengelilingi rakyat itu tidak hormat kepada nasihat sultan yang jujur terhadap agamanya, seperti mana yang berlaku pada hari ini, wasiat 7 wasiat raja dilanggar oleh kebanyakan rakyat, maka 7 wasiat raja itu hasilnya kita lihat pada hari ini, tanah reserve Melayu tinggal 12%, sedangkan tuanku-tuanku sultan memberi wasiat bahawa 50% tolak Gunung Ganang, Tasik dan sebagainya mesti dimiliki oleh orang-orang Melayu. Ini contoh. Dan begitulah sebaliknya, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah di negeri Perak dan khususnya kita dianugerahkan seorang sultan yang mampu baginda bermonolog dalam dirinya sendiri untuk mengaku bahawa accountability baginda di hadapan Allah, tetapi dizahirkan dalam ucapan-ucapan baginda bahawa antara tanggungjawab yang baginda akan hadap di hadapan Allah adalah tanggungjawab memegang amanah menjaga agama dalam negeri ini. Wallahu alam. Setakat ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak perkara yang disentuh oleh Ustaz Zamri tadi memberi bahawa Melayu dan Islam perlu dijaga, dan itulah nadi di dalam institusi raja untuk menjaga keistimewaan orang Melayu dan tentu sekali agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya nak pergi kepada Ustaz Kazim pula. Bila Datuk sebutkan tadi tentang banyak orang yang hari ini mempersoalkan institusi raja ini. Kebanyakan mereka ni datang daripada generasi selepas kemerdekaan. Kalau orang sekarang sebut tentang generasi Y, mereka suka bertanya why dan sebagainya. Mungkin Ustaz Kazim boleh komen sedikit situasi yang berlaku sekarang ini dengan cabaran yang berlaku, dengan komen-komen yang berlaku di Facebook sebagainya yang menggaguh-gugat institusi raja itu sendiri. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, forum kita malam ni cukup bagus. Tapi masa terhad, insya-Allah kita sambung selepas habis secara langsung ni. Jadi yang mana datanglah dewan ni untung, jangan balik lepas ni. Yang mana siaran langsung, tengok lagi kali. Cukup bagus tuan-tuan, kerana ini adalah jiwa kita. Ini negeri kita, inilah bangsa kita, inilah agama kita, inilah raja kita. Kita membicarakan tentang payung rakyat. Bukan setakat kita membicarakan tentang payung rakyat. Kita sekarang membicarakan tentang payung kita semua. Bumi tempat kita pijak ni. Di sini kita pijak, di langit, di atas langit kita junjung. Kalau bumi ni hilang, kalau bumi ni dah tak ada hak kita, mana kita nak duduk tuan-tuan? Mana nak pergi tuan-tuan? Nak pergi ke Jawa, disumpit dia orang. Dulu boleh kita roboh kota Melaka, kita pindah ke Jawa. Kalau roboh kota Melaka, trek-tek-tek, papan di Jawa saya dirikan, trek-tek-tek. Tapi sekarang nak diri di mana tuan-tuan? Ini adalah bumi kita, ini adalah tempat kita. Kena jagalah apa yang mendokong negara kita, apa yang mendokong negeri kita, jaga. Di antara yang kita dokong ialah Islam. Tapi sayang tuan-tuan, perkataan ataupun istilah Islam ini kadang-kadang kita jadi sempitkan. Bila kita tolong ini, kita akan kata ini resis. Tadi Ustaz Zamri sebut tentang tanah rizab, ini resis. Bila cakap tentang raja-raja Melayu, ini resis. Bila bercakap tentang orang Melayu, ini asabiah. Yang ini yang menjadikan orang Islam, malah orang Melayu itu sendiri, dengan raja pun dia hentam. Dengan Islam pun dia petikai. Habis tuan-tuan. Benda yang bukan-bukan hari ini. Anjing yang kita dah tahu dah tak boleh pegang. Saja-saja nak pegang tak boleh. Gatal nak pegang. Raja satu orang yang kita hormat, hari ini orang hentam habis-habisan dalam Facebook. Kerana apa? Kerana jiwa. Jiwa ini tuan-tuan, dia kena perbetulkan balik. Sebab diajar, sebut raja, resis. Sebut bumi Melayu, resis. Sebut tanah rizab, resis. Ini bukan resis. Ini bukan resis.
Ini hak. Ini bukan asabiyah. Asabiyah itu ialah kezaliman. Ini abang saya. Dia pukul satu budak. Maka saya kata, abang bagus, betul pukulnya. Tiba lagi abang, hentam lagi abang. Padahal itu kezaliman. Itulah dipanggil asabiyah. Sebab apa? Sebab dia abang saya, dia darah daging saya pertahankan dia. Apa-apa pun, betul. Itulah asabiyah. Tetapi kalau mempertahankan hak, tambah-tambah lagi hak orang Islam, itu bukan asabiyah. Yang ini yang kadang-kadang tuan-tuan, orang tak faham. Orang diajar, menjuangkan hak Melayu itu asabiyah. Tuan-tuan, saya orang asli. Saya orang asal. Saya balik kampung saya tengok jalan tak elok. Saya pergi masjid tak elok. Saya pergi sekolah tak elok. Saya pergi sana, sekolahnya tak elok, surau tak elok. Maka saya pun bangun. Saya sebagai penduduk asal, saya sebagai orang persatuan orang asli, saya nak jalan yang masuk kampung saya elok, sekolahnya baik, masjidnya elok, suraunya elok. Saya berjuang supaya dapat hak. Itu bukannya asabiyah, itu menuntut hak yang betul. Sopalah kita pun mempertahankan rezat Melayu, mempertahankan raja-raja Melayu, mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan. Itu bukan asabiyah, itu dipanggil hak. Tapi sayang tuan-tuan, mulut-mulut cabul bercakap asabiyah, resis dan sebagainya. Dan orang Islam pula mendokong pahaman itu. Sokong habis-habisan. Kita bimbang tuan-tuan, apa yang selama ini menguatkan Islam akan hancur begitu sahaja. Kerana kita berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wallahu a'lam. Saya sangat setuju dengan apa yang Ustaz Kazim sebutkan tadi. Dengan masa yang terhad mungkin dapat banyak yang kita belajar malam ni Ustaz ya. Di samping saya tolong tanya, tapi saya juga belajar malam ini bagaimana kita nak menghargai pemimpin, menghargai negara kita. InsyaAllah kita akan kekal aman harmoni insyaAllah. Di atas kebatasan waktu tempoh durasi 60 minit rancangan kita ini, mungkin dapat kita buat kesimpulan. Datuk mulakan dahulu, apa yang boleh kita belajar, dapat kita memberi pesan kepada seluruh penonton tentang tajuk kita malam ni. Sila Datuk. Terima kasih Tuan Pengerusi. Perpecahan menyebabkan kita tidak bersatu, menyebabkan kita dipandang hina disebabkan perpecahan di kalangan kita. Sebab itu dalam membina sebuah negara ada 4 ciri secara ringkas. Yang pertamanya terdiri daripada pemimpin-pemimpin yang adil. Yang kedua nasihat daripada para alim ulama. Yang ketiganya ialah daripada orang kaya yang bermurah hati. Dan yang keempat orang miskin yang berterima kasih, yang mendoakan kesejahteraan mereka yang bermurah hati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya kalau tak menyanyi rugi. Bukan senang nak cakap dengan tuanku. Pertama kali dalam sejarah Ustaz Kazim sanggup balik dari Melaka semata-mata untuk berada di hadapan tuanku Baginda Sultan. Walaupun saya tak sedap macam Ustaz Kazim, baru nak belajar. Buat-buat sedap lah. Menanam kelapa di hujung bekum, tinggi sedepa sudah berbuah. Adat bermula dengan hukum, hukum bersandar dengan kitab Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zamri, mungkin sebagai kesimpulan yang dapat kita buat pada malam ni, silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Musi. Saya mengambil kesimpulan untuk menjawab persoalan semasa yang sedang berlaku pada hari ini. Ada lontaran-lontaran mengatakan bahawa betul ke Islam mengiktiraf sistem beraja? Tuan-tuan sekalian, kita tengok sejarah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengislamkan satu kerajaan dikekalkan raja berkenaan. Dikekalkan raja berkenaan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan untuk menghapuskan raja ataupun sultan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membacakan ayat ini di hadapan sultan. Iaitu ayat
inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di kalangan kalian ini yang paling mulia adalah takwa. Takwa kemuliaannya melepasi kemuliaan sultan. Maka alangkah bahagianya jika tuanku sultan jalan di dunia dipayungi. Jalan di atas muka bumi ini dilapik dengan kapet. Kalau sekiranya pribadi sultan dicampur dengan takwa, payung itu akan dinikmati sampai akhirat. Kemuliaan itu akan sampai ke akhirat. Disebut sebagai raja di dunia, raja di akhirat. Selak buku sejarah. Ramai para sultan raja sangat berperanan dalam Islam. Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Murad kedua, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Semua mereka ini para sultan yang meninggalkan bekas yang hebat dalam sejarah Islam itu sendiri. Namun di sana ada yang dipanggil sultan di mata, Tuhan di hati, seperti Fir'aun dan beberapa lagi generasi-generasi yang mengapa mereka itu layak untuk mewakili sultan, sedangkan sultan yang adil lagi bijaksana, yang berkhidmat dan juga yang memberikan jasa kepada Islam, itulah sepatutnya dijadikan contoh kepada sultan. Maka dengan itu, sidang hadirin mukminin sekalian, di Malaysia konteksnya lagi lebih diperlukan sultan, kerana ia adalah ketua agama. Dan ketua agama inilah yang akan bukan sahaja memayungi rakyat, tetapi dia akan memayungi terus Islam di atas muka bumi ini. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita seorang sultan yang mulia di dunia ini, tetapi dalam masa yang sama menghinakan diri di hadapan Allah. Seorang sultan yang kaya di atas muka bumi ini, tetapi insaf bahawa dia miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sultan yang dimasyhurkan di atas muka bumi ini, tetapi sedar bahawa akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berbalut kain kafan. Maka dengan itu insya-Allah akan melahirkan sultan-sultan yang berjiwa rakyat, yang akan menegakkan Islam di atas muka bumi ini. Maka saya menyeru para rakyat sekalian, kita semua berdiri di belakang sultan selama mana sultan berada sebagai front line yang akan menghadapi ancaman-ancaman musuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Zamri. Ustaz Kazim, oleh kerana jauh daripada Melaka, saya bagi lebih masa sedikit pada Ustaz Kazim. Silakan Ustaz. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa kita nak mengikut orang yang membuang raja-raja? Kenapa kita nak ikut pahaman orang yang raja dia sendiri pun dia tolak? Kita ada raja kita ada sultan kita. Kenapa kita nak ngikut orang yang benci pada raja mereka? Sebab tu dalam dunia ni tuan-tuan, cuba tengok berapa buah negara saja yang tinggal beraja. Yang tinggalnya Malaysia, yang tinggalnya Brunei, yang tinggalnya Thailand, yang tinggalnya Belanda, yang tinggalnya Sweden, yang tinggalnya England. Kalau 2-3 buah lagi dekat Afrika. Yang lain dah tak ada tuan-tuan. Yang kedua, kita kena lihat bahawa bila sebut sultan, dia akan sinonim dengan Islam. Mana ada Firaun pakai sultan, mana Firaun pakai sultan, gitu dia. Bila sebut sultan, dia sinonim dengan Islam. Bila sebut sultan, tadi Ustaz Zamri sebut, Sultan Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi. Ini yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kerana sultan ini adalah lambang kebangkitan Islam, lambang perpaduan masyarakat Islam, yang masyarakat Islam boleh bersatu di bawah sultan. Dan sejarah telah membuktikan bahawa apabila sultan ini hebat, di siang hari dan hebat di malam hari menghadap Allah Ta'ala, rakyat-rakyatnya akan tunduk patuh kepadanya, membuka sebuah negara yang sangat hebat. Sebab itu tuan-tuan, sultan ini kalau boleh, buang. Kalau boleh zaman sekarang ini, buang. Hilangkan daripada lipatan sejarah umat Islam. Hilangkan. Ini adalah usaha yang berterusan musuh-musuh Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini yang kita kena jaga tuan-tuan. Jangan sampai kita umat Islam yang menggunakan sultan, yang sultan ini gunanya apa?
untuk menjaga agama kita, menjaga kebaikan kita, kebajikan kita. Apabila dipertikaikan di khalayak, dipertikaikan di media sosial, diejek, diolok dan sebagainya, akhirnya tuan-tuan, orang akan tidak suka dan orang hilang kehormatan. Tuan-tuan, inilah yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Yang ketiga tuan-tuan, yang dirahmati Allah, kita kena lihat bahawa disebut kepada kita 7 golongan yang akan duduk di bawah arash, yang tidak ada arash, yang tidak ada pelindung, yang tidak ada tutupan melainkan arash Allah di hari kiamat. 7 orang ni siapa? Yang paling awal sekali ialah imamun adil, pemimpin yang adil. Menunjukkan bahawa orang yang paling awal-awal berada di bawah naungan arash Allah. Yang orang lain semuanya pakai sejengkal matahari di kepalanya. Peluhnya mungkin sampai ke hidungnya. Peluhnya mungkin sampai kepada kakinya. Sampai kepada perutnya. Tetapi ada 7 golongan yang Allah jaga. Pemimpin yang adil. Pemerintah yang adil. Sebab itu tuan-tuan, di hadapan kita ialah pemerintah. Di hadapan kita ialah sultan kita. Kalau mereka adalah orang yang adil di atas muka bumi ini, Allah raikan mereka, Allah jagakan mereka. Nun di hari kiamat, yang paling awal berada di bawah arash di hari kiamat. Sebab itu tuan-tuan, apabila dilihatkan begitu letaknya kedudukan sebagai seorang pemerintah, apa tanggungjawab kita sebagai hamba rakyat? Kalau itulah kedudukannya, kenapa kita tidak tumpang tui sama? Kenapa kita tidak mengambil kebaikan sama? Mudah-mudahan akan aku juga boleh berada di tempat yang sama, Masya Allah. Yang keempat tuan-tuan, mari kita berkasih sayang. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpin kamu. Jika kamu ada sebarang masalah, kalau kamu ada sebarang benda yang tak puas hati, rujuklah pada Allah, rujuklah pada Allah dan Rasul, Quran dan hadis. Dia tak suruh kita memberontak, dia tak suruh kita melawan, dia tak suruh kita pergi rampas, dia tak suruh kita pergi buat huara, dia tak suruh tuan-tuan. Macam kita dengan imam. Imam tak apa betul, bacaan yang makmum disuruh Allahu Akbar, Subhanallah. Dia tak suruh pergi angkat Tok Imam pergi lontar kot tingkap, tak ada tuan-tuan. Dia suruh berkasih sayang. Jom tuan-tuan, kita berkasih sayang. Yang atas kasih yang pada yang bawah, yang bawah kasih pada yang di atas. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka. Kasih juga cinta membawakan damai di jiwa, sengketa serasa tiada, sebab cinta bahagia. Dia orang dah pusing ustaz, suruh berhenti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kesimpulan yang membuai jiwa dan membahagiakan kita. Moga-moga dengan kesimpulan tadi, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan berkasih sayang, taat kepada ulil amri, dan insya-Allah kita akan mendapat negara yang makmur dan dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua, kepada Kerajaan Negeri Perak yang telah menganjurkan forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini, dan patut merafak sembah menjunjung kasih di atas lipan perkenan duli-duli tuanku mencemar duli ke majlis ini. Ampun tuanku. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.